Tidakkah kita berasa bangga melihat masih ada generasi hufaz yang masih utuh berpegang kepada ajaran agama Islam ini? Ketahuilah bahawa usaha melahirkan generasi hufaz yang cemerlang dan berakhlak ini telah lama dijalankan oleh Tahfiz Al-Quran Darut Tuba. Namun, bagi merealisasikan matlamat ini, Tahfiz Al-Quran Darut Tuba memerlukan bantuan anda. Bantulah mereka dalam proses membina bangunan mereka sendiri yang dilengkapi dengan kelas-kelas pengajian, pejabat pentadbiran, asrama pelajar, rumah kaki tangan, dewan makan, surau serta pelbagai lagi kemudahan untuk kegunaan dan keselesaan pelajar dan guru-guru. Tunggu apa lagi? Ayo jadi sebahagian dalam proses melahirkan ribuan generasi hufaz ini dengan berinfak kepada dana pembinaan kompleks Tahfiz Al-Quran Darut Tuba sekarang. Dan insya-Allah, mudah-mudahan Allah ganjarkan pahala dan rezeki yang berkekalan hingga akhirat kelak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Dan subhanallah, ya, besar sebenarnya harapan kita untuk menyaksikan kata orang kompleks baru untuk Ma'had Tahfiz Al-Quran Darut Tuba ini dapat direalisasikan. Lebih-lebih lagi, bulan ini adalah bulan Rajab, bulan yang sangat-sangat digalakkan untuk kita memperbanyakkan amal ibadah menjelang tiba nanti bulan Ramadan tak lama lagi, subhanallah. Dan pagi ini untuk berkongsi apakah antara kelebihan bulan Rajab serta amal yang boleh kita laksanakan dan bagaimanakah caranya kita nak membantu sebenarnya membina Ma'had Tahfiz Al-Quran Darut Tuba ini. Bersama-sama kita pada pagi ini adalah Da'i Izhar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, ya? Alhamdulillah. Ya. Semangat sebenarnya nak dengar syarah mengenai kelebihan bulan Rajab ni, subhanallah. Baik. Mungkin Da'i nak ceritakan lebih lanjut tentang apakah antara kelebihan bulan Rajab dan apakah amalan yang digalakkan untuk dilaksanakan di bulan mulia ini. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Para penonton, Assalamualaikum dan Nabi Hijrah. Dan saya nak kongsikan apakah amalan yang terbaik bila kita masuk dalam bulan Rajab. Kita kena tahu satu perkara, dia ada 4 bulan. Dalam 12 bulan dalam kalender Islam ini, Allah sebut dalam Al-Quran, ini 4 bulan yang haram. Bila sebut haram ni bukan benda yang buruk. Haram ni maksudnya, inilah 4 bulan yang dihormati. Maksudnya, inilah bulan yang ada standard ataupun tinggi martabatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka salah satu bulannya adalah bulan Rajab. Dan kita berada di bulan yang dihormati. Yang Allah claim ini bulan yang istimewa. So, jangan lepaskan peluang untuk kita nak buat amalan dalam bulan Rajab. So, soalannya adalah, apa amalan yang bagus untuk kita nak buat dalam bulan Rajab ni? Yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, jangan lepaskan peluang untuk baca satu doa yang kalau kita pergi masjid surau sekarang ni, imam dah start baca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, kurniakanlah, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Itu perkara pertama yang kita kena lazimkan dalam bulan Rajab ni dan masuk bulan Sya'ban nanti. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Hana, apa yang kita boleh buat dalam bulan Rajab ni adalah kita kena ganti puasa-puasa kita. Puasa-puasa yang mungkin kita tinggal dulu kan. Maka inilah waktunya untuk kita nak startkan, panaskan badan kita ni untuk nak berpuasa, ganti puasa supaya bulan Ramadan nanti kita boleh berpuasa dalam keadaan tak rasa sangatlah penat. Sebab apa? Dah biasa dah mula awal. Yang ketiga, apa yang kita boleh buat dalam bulan Rajab yang mulia ini adalah untuk kita melazimi untuk meningkatkan ibadat solat kita. Sebab nanti bulan Ramadan kita akan mula untuk solat tarawih. Kan 8 rakaat, 20 rakaat. Jadi sebelum nak sampai bulan Ramadan, kita tak boleh buat tarawih. Hari ni tak boleh buat tarawih, malam ni tak boleh kumpul-kumpul semua ahli keluarga. Okey, malam ni ayah nak buat tarawih, malam ni tak boleh. Maka kena lazimkan untuk buat dulu, tambah dulu amalan solat kita dengan cara macam mana? Kita lazimkan untuk tambahkan solat-solat rawatib, ba'diyah, kan, qabliyah, tahajud dan sebagainya. Dan juga dalam bulan Rajab ni, perkara yang sangat hebat dan perkara yang patut kita buat dalam bulan Rajab adalah untuk kita tambahkan lagi sedekah kita. Sebab dalam hadis Nabi beritahu sahabat ni, bila Nabi masuk saja bulan Ramadan, sahabat nampak Nabi ni bagi sedekah ni macam air. Maksudnya bagi banyak dalam bulan Ramadan. So sebelum nak sampai bulan Ramadan ni, kita dah kena start dah. Mula dah untuk banyakkan memberi. Jadi antara cara untuk kita nak memberi adalah untuk kita infakkan harta kita. Itu sebenarnya benda yang sangat mencabarlah untuk kita sebenarnya, Ana. Betul. Sebab harta ni benda yang
Kalau benda lain mungkin aku boleh tolong lah kan. Tapi kalau bab duit ni alamak boleh bergaduh Sayang kadang-kadang. sikit, Kan boleh sampai bergaduh anak bini kan. Saudara mara sebabkan duit, sebabkan perkara itulah Allah nak tengok hati kita, dan dengan cara kita menginfakkan harta kita di jalan Allah dalam bulan Ramadan ini, maka dia boleh membuatkan kita buat preparation untuk bulan Ramadan, kita mudah untuk nak memberi, insya-Allah. Subhanallah, banyak sekali kelebihan di bulan Rejab ini, dan apakah amalan yang boleh kita laksanakan pada bulan haram ini. Tapi satu benda yang paling kita takuti adalah bila kita dah start sedekah, kita dah infak tapi tak berterusan, tak jariah. Jadi bagaimanakah caranya untuk kita pastikan bahawa semua infak dan juga sedekah kita ni jariah dan juga berterusan? Da'i, tafadhal. Baik, orang yang bijak adalah orang yang dia ni tengok long term punya investment. Dia buat sekali tapi dia punya manfaat berkali-kali. So sebab tu kenapa dalam hadis Nabi bagi tahu salah satu amalan yang tidak akan terputus bila anak Adam ini meninggal dunia adalah sedekah jariah. So beza sedekah biasa dengan sedekah jariah ni. Sedekah jariah ni maksud apa? Jariah ni maksudnya dia berterusan. Maka dalam nak kita dapat manfaat jariah ni, kita kena cari apa cara untuk aku ni sedekah sekali tapi dapat manfaat berkali-kali. Maka sedekah jariah yang terbaik adalah sedekah kita ni kepada sesuatu yang boleh bagi manfaat yang berterusan. Apa contohnya? Bagi makan pada orang. Kan orang tu dapat makan, dapat buat amalan, bangunkan masjid, bangunkan madrasah, ataupun orang-orang anak-anak yang nak belajar, kan, maka kita bagi sedekah pada anak-anak yang tengah belajar untuk ilmu ni, dengan ilmu mereka ni bagi manfaat kepada mereka dan boleh bagi manfaat pada orang lain, berterusan kita punya pahala kita sebab kita memberikan sedekah pada orang-orang yang dalam perjalanan untuk menuntut ilmu dan juga memberikan ilmu tu. Subhanallah. Contohnya macam apa yang sedang kita lihat sekarang ini adalah suasana di Ma'had Tahfiz Al-Quran Darut Tuba yang terletak di Johor. Mungkin Ustaz boleh Da'i boleh kongsikan apakah sebenarnya antara keperluan mereka yang boleh kita bantu dan juga membantu kita juga di akhirat besok. Sebenarnya Tahfiz Al-Quran Darut Tuba ni sekarang ni berada di kawasan perumahan. Jadi bila anak-anak ni mengaji Quran, kan, mengaji Quran ni dia perlu untuk dijaharkan, kan. Jadi dia sedikit sebanyak dia akan mengganggu juga kawasan sekeliling. Dan yang ketiga adalah saya dimaklumkan di tempat ini, di tempat itulah tempat mereka mengaji, di situlah tempat diorang riadah, di situlah tempat diorang makan, dan di tempat situ jugalah diorang tidur. Maka keadaan ataupun fasiliti dekat tempat tu tidak kondusif untuk mereka ni nak tuntut ilmu. Sebab tu kenapa Tahfiz Al-Quran Darut Tuba ni memerlukan sasaran dana yang diperlukan adalah 11 juta, dan sekarang ni alhamdulillah hasil sumbangan tuan-tuan dan puan-puan dapat mengumpul RM638,000 dan memerlukan lebih kurang lagi 10.3 juta lagi untuk kita memberikan fasiliti yang lengkap dan juga kondusif untuk anak-anak tahfiz ini. Semuanya memang wanita, anak-anak di Tahfiz Al-Quran Darut Tuba ni, banat ni, untuk mereka dapat belajar dengan selesa. Antara perancangan adalah kita nak buat kelas-kelas hafalan, kelas syahadah, makmal Al-Quran, kantin, padang riadah, perpustakaan, ruangan pejabat. Sebab sekarang ni semua tu dalam satu ruangan yang sama. Jadi bagaimanakah caranya mereka boleh menyalurkan bantuan mereka, dan mungkin pesan terakhir Da'i kepada mereka yang sedang menyaksikan kita ketika dan saat ini? Baik. Tuan puan-puan, ibu-ibu dan ayah, sesiapa yang sekarang ini telah sedang ditimpa dengan kesulitan dan juga ujian, maka salah satu cara yang Nabi ajar untuk kita keluar daripada kesulitan dan masalah ni adalah dengan bersedekah. Jadi tuan puan-puan, kalau tampak yang dipaparkan di kaca TV anda sekarang ni, boleh tangkap gambar, dan itu nombor akaun yang tuan-tuan dan puan boleh salurkan sumbangan. Dan juga kalau nak dapatkan info yang lebih lanjut lagi, ada dua cara. Pertama, boleh ke website www.tahfizqurantuba.com, ataupun boleh terus WhatsApp di 3 nombor yang terpapar ni. Mungkin nak tanya apa keperluan, mungkin perlu keperluan makanan ke, bantuan dari segi fasiliti dan sebagainya, boleh berurusan di nombor-nombor yang tertera di kaca TV. Semoga setiap usaha kita ni menyelamatkan kita dunia dan juga akhirat. Amin, amin, insya-Allah. Jazakumullah khair jazak buat Da'i Izhar di atas penerangan mengenai Tahfiz Al-Quran Darut Tuba. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga kelebihan bulan Rejab, masya-Allah, barakallah. Sama-sama kita rebut peluang ini, insya-Allah. Nak berhenti lihat seketika, kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum, jangan ke mana-mana, insya-Allah. Sanggupkah kita melihat generasi pemimpin ini terus hanyut mengejar duniawi semata-mata? Ayuh bersama-sama kita bantu usaha Tahfiz Al-Quran Darut Tuba, sekaligus menjadi sebahagian dalam proses melahirkan ribuan generasi ulama dengan menyumbang kepada dana pembinaan kompleks Tahfiz Al-Quran Darut Tuba sekarang.